Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Peranan Peribahasa Melayu dalam melestarikan konsep etika dan juga peradaban. Sebelum saya teruskan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Nama saya ialah Nur Ain Humairah binti Azmi. Ahli kumpulan seterusnya ialah Nur Syahira binti Jamaluddin, Nur Syahada binti Rosli, Nur Fariha binti Muhammad Ramli dan juga Nurin Batrisha binti Ahmad Faizul. Kami dari kelas JBC 251 4G. Saya akan teruskan dengan pembentangan pengenalan dan juga peribahasa yang pertama. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, bahasa menunjukkan bangsa dan bahasa jiwa bangsa. Daripada peribahasa ini, kita dapat lihat bahawa bahasa sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Ia berfungsi sebagai alat komunikasi untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga, ia dapat mewujudkan perpaduan dalam sesebuah negara. Kita akan fokus lebih kepada peribahasa. Peribahasa ialah satu susunan kata yang membawa maksud yang tersirat, berlapik dan juga berkias. Ia digunakan untuk memberikan nasihat secara tidak langsung dan juga berfungsi untuk memperindahkan lagi bahasa cakap. Peribahasa juga berkait rapat dengan nilai moral, sosial dan juga adat rasam. Ia merupakan warisan budaya yang diguna pakai sejak dahulu lagi sehingga sekarang. Peribahasa Melayu mengandungi pelbagai pengajaran, teguran dan juga teladan hidup yang boleh kita adaptasikan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya saya akan bentangkan isi dan huraian yang pertama iaitu peribahasa muafakat membawa berkat. Apa maksud daripada peribahasa ini? Peribahasa ini bermaksud sikap bekerjasama antara satu sama lain yang membawa kebaikan untuk semua. Sebagai contoh, kita hidup dalam bermasyarakat dan berjiran di Malaysia. Semestinya kita perlu bekerjasama, bantu-bantu dalam apa jua perkara seperti gotong royong. Muafakat yang berlaku dalam masyarakat kita adalah terbentuk daripada kesepakatan dan juga keakraban yang telah terbentuk dalam kalangan masyarakat. Peribahasa muafakat membawa berkat ini juga sangat berkait rapat dengan konsep etika dan juga peradaban. Dan sebagai seorang Muslim, kita perlu sentiasa untuk bersatu padu dalam hidup bermasyarakat supaya hidup diberkati oleh Allah. Kerana orang yang berbuat baik akan disukai dan dikasihi oleh Allah serta diberi ganjaran pahala untuknya. Dengan adanya permuafakatan antara masyarakat dalam sesebuah negara, ia dapat membina tamadun dan negara bangsa yang harmoni dan seterusnya dapat menjadikan ia sebuah negara yang maju dan juga makmur. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan pergi ke pembentangan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Jamaluddin. Saya akan bentangkan peribahasa kedua iaitu orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Peribahasa ini membawa maksud menghargai pertolongan atau pemberian yang diberikan kepada kita. Agama Islam ialah agama yang mengajar kita erti kasih mengasihi antara satu sama lain, dan antara cara untuk mempraktikkan ia adalah dengan berterima kasih ke atas kebaikan orang yang diberikan kepada kita. Bersyukur di atas nikmat Allah adalah wajib dan tidak harus untuk seseorang itu meninggalkannya. Berterima kasih kepada manusia lain atas kebaikannya akan menjadi kayu ukur apakah seseorang itu dapat bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi sesiapa yang tidak berterima kasih pada manusia. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Peribahasa ini membawa dua makna, iaitu sesiapa yang tabiat dan kebiasaannya adalah kufur kepada nikmat kebaikan orang, maka termasuk kebiasaannya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua ialah Allah tidak menerima syukur seseorang itu ke atas kebaikannya jika seseorang hamba itu tidak bersyukur kepada kebaikan orang lain.
Peribahasa lain yang membawa maksud yang sama antaranya ialah peribahasa ada persembahan, ada kurnia yang bermaksud hati yang baik akan dibalas baik. Kedua-dua peribahasa ini berkait rapat dengan adab kerana ia berkaitan dengan amalan berbudi bahasa sesama masyarakat. Nama saya Nur Fariha binti Muhammad Ramli. Saya akan present peribahasa seterusnya iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya bermaksud mendidik anak-anak hendaklah bermula daripada mereka masih kecil. Hal ini kerana apabila mereka sudah dewasa, ianya agak sukar untuk mendidik mereka kerana mereka akan memberontak. Bagi mendidik anak-anak, ibu bapa tidak boleh terlalu lembut ataupun kasar kerana apabila ibu bapa terlalu lembut, mereka akan menjadi manja dan apabila terlalu kasar, perbuatan kasar tersebut itu mereka akan mendidik anak-anak mereka pada masa yang akan datang dengan perbuatan yang kasar tersebut. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berkait dengan pendidikan iaitu bermain-mainlah dengan anak kamu pada usia 1 hingga 7 tahun, didiklah anak-anak kamu pada usia 8 hingga 14 tahun dan bersahabatlah dengan anak-anak kamu pada usia 15 hingga 21 tahun. Hadis ini menjelaskan tentang fasa-fasa pendidikan dan pembentukan kepribadian anak-anak. Yang membuatkannya berbeza adalah pendekatan atau cara untuk mendidik mereka. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak untuk mempunyai adab dan etika yang baik. Ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak mereka tentang tingkah laku, adat dan cara hidup yang baik. Ibu bapa hendaklah mengajar dan menerangkan tentang perbezaan antara tingkah laku baik dan buruk. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak bercakap dengan kasar terhadap orang yang lebih tua, menghormati masyarakat yang lain, tidak berlaku resis. Selain itu, ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama anak-anak supaya ibu bapa dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam mengajar anak-anak, serta anak-anak tidak akan terasa kurang kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Akhir sekali, ibu bapa hendaklah menerapkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak mereka. Contohnya seperti sikap tolong-menolong, amanah, jujur, menghormati dan lain-lain. Dengan mempunyai etika dan adab yang baik, kita dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara, yang mana kesannya masyarakat dan negara akan menjadi lebih harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Rosli dan saya akan membentangkan mengenai peribahasa yang keempat, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ungkapan dalam peribahasa ini merujuk kepada tingkah laku masyarakat yang perlu dilakukan secara bersama-sama. Dalam erti kata lain, peribahasa ini membawa maksud suka duka yang sama ditanggung dan baik buruk yang dikongsi bersama. Perkara ini adalah sangat penting dilakukan di kalangan masyarakat, walaupun di negara kita ini terdapat berbilang kaum dan bangsa, tetapi apabila perkara tersebut dapat ditanam dalam diri rakyat, ia dapat menyatu padukan antara kaum dan bangsa di Malaysia ini. Dalam konteks masyarakat Melayu, mereka mengamalkan konsep muafakat dalam melakukan sesuatu kerja, sama ada kerja tersebut susah ataupun senang.
Tambahan pula, dalam pemerhatian mereka, perbuatan pikul adalah membawa maksud seperti sedang membawa batangan kayu di atas bahu, manakala pula perbuatan dijinjing membawa maksud kepada sesuatu posisi di mana tangan di bawah dan tidak erat memegangnya. Jadi, jika perkara ini dapat dilakukan dalam sesuatu masyarakat, sudah tentu kerja yang susah akan dapat dilaksanakan dengan begitu mudah sekali. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah SWT akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah SWT akan menutupkan aibnya pada hari kiamat. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, pengajaran daripada hadis tersebut, ia menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan ikatan persaudaraan walaupun tiada pertalian darah berlaku. Ianya menjadi satu perkara yang sangat penting bagi setiap Muslim untuk membantu dan meringankan beban apabila individu tersebut ditimpa kesusahan ataupun musibah. Dan ia menunjukkan, daripada hadis ini, ia menunjukkan betapa pentingnya ikatan nilai persaudaraan di kalangan Islam. Dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ini, sikap seperti bertanggungjawab, hormat menghormati, saling prihatin dan membantu adalah perkara yang sangat penting supaya keharmonian antara masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa dapat terjamin. Ungkapan peribahasa dalam masyarakat Melayu bukan hanya mempunyai nilai pemikiran yang tinggi, malah ia juga dapat membentuk perpaduan di antara kaum dan bangsa di Malaysia ini. Peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ini, ia adalah sangat penting dalam etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kerana ia menunjukkan bahawa kita hendaklah bermuafakat dalam melakukan sesuatu kerja dan perlulah saling bekerjasama antara satu sama lain. Hal ini adalah supaya rakyat di negara ini dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, di mana perkara seperti pertelikahan dan permusuhan antara kaum dan bangsa dapat dielakkan. So, akhir sekali, saya akan present. Nama saya Nurin Batrisha bin Ahmad Faizul. Saya akan present slide kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, peribahasa Melayu merupakan satu susunan bahasa yang sangat indah dan menarik. Ia mempunyai maksud yang tersirat dan tersurat yang sangat kreatif dalam mengungkap pemikiran Melayu. Penggunaan peribahasa ini melambangkan bangsa Melayu dengan kebijaksanaannya dalam mengolah bahasa supaya ia nampak menonjolkan keunikan bahasa Melayu. Di dalam peribahasa, ia mempunyai nasihat, teguran, idea, adat dan sebagainya yang boleh dijadikan sebagai teladan dan dapat diamalkan. Peribahasa juga mengandungi hal perihal pendidikan agama, pengetahuan, hukum rumah tangga, hukum logik, tanggungjawab dalam rumah tangga dan keindahan yang terkandung dalam pemikiran yang sangat padat dan dia memberikan makna dan kesan yang mendalam yang perlu diturunkan kepada generasi ke generasi yang seterusnya. Menulis peribahasa ini kita dapat melihat betapa berkesannya nasihat dan teguran yang terkandung dalamnya. Ini dapat dibuktikan dengan melihat bahawa generasi yang sebelum ni, nenek moyang kita sangat begitu sopan dan tertib kerana mereka sangat mementingkan adab dan adab itu diterapkan di dalam peribahasa. Seterusnya, cadangan. Cadangan yang pertama ialah menjaga percakapan remaja pada masa kini.
Peribahasa haruslah dan perlu diterapkan dalam diri remaja terutama pada masa sekarang, pada zaman sekarang. Ini kerana keindahan bahasa Melayu sudah lagi tidak kelihatan dalam komunikasi, percakapan, perbualan remaja pada masa sekarang. Mereka lebih suka menggunakan bahasa rojak yang tidak melambangkan martabat bahasa Melayu. Terutamanya kita boleh lihat etika dan peradaban remaja pada zaman kini sangat rendah moralnya. Ini kerana mereka lebih suka memandang dunia luar, mengambil bahasa-bahasa luar untuk menjadikan perbualan antara mereka. Dengan menggunakan peribahasa, kita boleh menasihatkan mereka, boleh menjadi teguran pada mereka dengan cara yang lembut, dan dengan itu mereka tidak akan rasa untuk memberontak kerana kita menasihati mereka dengan cara yang sangat lembut. Cadangan yang kedua ialah membuat program atau pertandingan. Ini pihak kerajaan atau pihak sekolah perlulah mengadakan program untuk memartabatkan lagi peribahasa Melayu dengan mengadakan seperti pertandingan yang seperti perbahasan atau kita boleh buat pertandingan menulis sajak karangan yang boleh menyelitkan peribahasa yang kita belajar dalam sekolah. Sekolah juga boleh membuat teater dengan menggunakan peribahasa supaya pelajar dapat memahami isi tersurat dan tersirat dalam peribahasa tersebut. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.